A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Muslimin sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat mengizinkan kita hadir ke rumah Allah ini, ke surau atau ke masjid bagi menunaikan tugas dan tanggungjawab kewajipan kita sebagai seorang muslim, khususnya pada hari Jumaat, untuk kita mengikuti solat fardu Jumaat mendengar khutbah sebagai suatu pengisian yang wajib dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Hari ini kita sudah berada pada 8 Zulhijjah 1443 Hijri. Hari ini merupakan hari ke-8, adalah merupakan hari Tarwiyah. Walaupun di Arab Saudi hari ini sudah merupakan hari ke-9 Zulhijjah. Jadi timbul konflik, pertanyaan-pertanyaan yang biasa berlaku, bukan ini kali pertama. Sebab kita menyambut Aidilfitri, Aidil Adha tak sama dengan Arab Saudi. Ya, sebab ketentuan bulan ataupun takwim hijri berdasarkan kepada imkanur ru'yah, melihat kepada anak bulan, itu adalah merupakan ijtihad para pemerintah. Dan tempat melihat anak bulan tu dia tak sama di antara satu tempat dengan satu tempat. Matlak ataupun tempat terbit anak bulan itu mungkin di Arab Saudi lain. Kita beribu-ribu kilometer daripada Arab Saudi, tak sama tuan-tuan. Jadi ijtihad untuk melihat anak bulan, imkanur ru'yah, tak sama, sudah pasti tak sama. Waktu solat tak sama, waktu puasa tak sama, waktu Aidilfitri kadang tak sama dan sebagainya. Dan boleh juga berlaku sama, itu berdasarkan ijtihad. Jadi timbul persoalan, kita ni nak puasa hari ni, orang dah wukuf di Padang Arafah, kita nak puasa sunat hari wukuf ataupun nak puasa sunat hari Arafah, puasa hari ni ke puasa esok? Jawapannya adalah puasa sunat hari Arafah itu adalah 9 Zulhijjah, berdasarkan kepada ketentuan oleh pihak pemerintah, pihak berkuasa di suatu tempat. Kalau kita lihat anak bulan, kalau kata di tempat kita 9 Zulhijjah pada hari besok, besoklah kita berpuasa pada berpuasa sunat hari Arafah. Kita tak boleh kata oh orang dah wukuf dah hari ni, kita puasa sunat hari Arafah itu bukan berdasarkan kepada hari wukuf, tetapi berdasarkan kepada tarikh 9 Zulhijjah. Hari ini kita di tempat kita ni Tarwiyah. Tarwiyah ini hari ke-8 Zulhijjah. Jadi tahniah kepada mereka yang menunaikan puasa sunat. Tarwiyah hari ke-8 ini termasuk dalam fadail, kelebihan-kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 termasuk pada hari keutamaan. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Allah Ta'ala bersumpah demi waktu fajar dalam surah Al-Fajr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
walayalin ash, demi waktu malam yang 10. Malam yang 10 itu kata para ulama tafsir, iaitulah malam-malam pada 10 pertama Zulhijjah. Allah Ta'ala memuliakan bulan Zulhijjah dengan 10 malam yang pertama, seperti mana Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan seperti 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita dapat hidup 10 hari pertama insya-Allah bulan Zulhijjah 1443 Hijri. Dan yang lebih utama lagi tuan-tuan ialah melaksanakan ibadah korban pada 10 hari Zulhijjah, pada 10 hari Zulhijjah, iaitu kalau di tempat kita ini pada hari Ahad nanti, dan pada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini keutamaan untuk kita melaksanakan ibadah korban, khususnya bagi mereka yang ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban. Sangat dituntut tuan-tuan. Nabi SAW setiap tahun baginda melaksanakan ibadah korban, sehinggalah korban yang terakhir baginda iaitu ketika haji wada'. Nabi SAW melaksanakan ibadah korban 100 ekor unta, dengan Nabi SAW menyembelih sendiri dengan tangannya 63 ekor, dan baki lagi Nabi SAW wakilkan kepada Sayyidina Ali untuk melaksanakan ibadah korban tersebut. Jadi nak menunjukkan bahawa tuntutan untuk melaksanakan ibadah korban ini sangat penting. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala taqrabanna musallana." Nabi SAW sebut, barang siapa yang ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban tetapi dia tidak melaksanakan ibadah korban, fala taqrabanna musallana. Orang hak ni jangan duk mai semayang di tempat kami. Ini nak menunjukkan bahawa kepentingan melaksanakan ibadah korban. Berdasarkan hadis ini, ada sebahagian ulama mengatakan bahawa wajib bagi orang yang ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban, buat ibadah korban. Tapi dalam mazhab Syafi'i, majoriti ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa korban ini adalah merupakan satu sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Artinya sunat bagi orang yang ada keupayaan untuk melaksanakan ibadah korban itu, dia buat sekurang-kurangnya satu keluarga satu korban. Tak kiralah satu korban itu ikut kemampuan dia. Kalau dia mampu satu bahagian lembu, seekor lembu tu dia boleh 7 bahagian. Jadi dia ada kemampuan untuk buat satu bahagian lembu, maka dia buatlah satu bahagian lembu untuk ahli keluarga dia. Kalau yang ada kemampuan nak buat seekor kambing umpamanya, maka dia buatlah seekor kambing, maka untuk diri dia dan juga untuk ahli keluarga dia. Sebab Nabi SAW mengorbankan seekor kibas untuk diri dia dan juga untuk ahli keluarga dia. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata orang yang ada kemampuan untuk buat korban, maka disunatkan sunat yang sangat dituntut, sunat muakkad, sunat muakkadah yang sangat dituntut. Dan kalau dia tidak buat sunat muakkad ini, hukum dia makruh. Hukumnya makruh, artinya hukumnya dia tak sampai ke tahap berdosa, tetapi makruh kepada orang yang ada kemampuan tapi sengaja tak buat korban. Jadi tuan-tuan, bagi yang ada kemampuan boleh lagi, sebab kita ada banyak hari lagi. Kita ada 10 Zulhijjah, kita ada 11 Zulhijjah, kita ada 12 Zulhijjah, dan kita ada 13 Zulhijjah. Ada kemampuan maka laksanakanlah. Sebab satu tuntutan yang sangat besar, kita mengambil simbol daripada peristiwa korban yang
dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya, terhadap anak baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan atau menyembelihkan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika usia yang masih lagi kecil. Ini nak menunjukkan satu penghormatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, kerana selepas daripada itu syariat korban ini, ibadat korban ini bukan sahaja dilakukan oleh orang Islam, bahkan orang-orang bukan Islam sekalipun mereka melaksanakan pengorbanan haiwan ini, menyembelih binatang korban. Tapi yang diterima di sisi Allah adalah ibadat korban yang dilakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melaksanakan ibadah korban yang bukan kerana Allah, mungkin kerana penyembahan kepada patung-patung berhala, mungkin penyembahan kepada arwah ataupun roh-roh nenek moyang mereka, mungkin penyembelihan korban itu untuk dipersembahkan kepada pokok, batu, kayu dan sebagainya. Itu semua tidak diterima di sisi Allah. Tapi nak menunjukkan bahawa semua agama memahami dan menghayati falsafah pengorbanan dengan melaksanakan ibadah korban dengan tujuan yang berbeza, dengan niat yang berbeza. Yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengorbanan haiwan, penyembelihan haiwan yang dilakukan semata-mata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu admire, begitu meminati, menghormati Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu timbulnya selawat, antara selawat yang disukai, selawat yang istimewa disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Nabi yang suka sebut. Sebab apa Nabi suka sebut selawat Ibrahimiyah? Sebab Nabi Ibrahim ini adalah merupakan antara Nabi yang begitu tinggi semangat kesabarannya, semangat perjuangannya begitu tinggi, bermula daripada zaman dia kecil diuji, kemudian dia menyampaikan risalah dakwahnya, bagaimana berhadapan dengan bapaknya sendiri, seorang yang mencipta patung-patung berhala, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam nak mendepani ayahnya yang dikasihi tapi ayahnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Raja Namrud, raja yang zalim, pemerintah yang zalim, sehingga diuji dengan dibakar ke dalam api dan sebagainya. Kemudian diuji pula dengan perkahwinan yang tidak memiliki zuriat, keturunan yang lama, sehingga akan dikatakan dalam catatan sejarah sehingga usianya 86 tahun baru dikurniakan zuriat, iaitulah putra sulungnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dia punya keturunannya kebanyakannya semua menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ismailnya, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu semua adalah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keturunan dia sampai kepada Nabi Ibrahim melalui silsilah Nabi Ismail alaihissalam. Adapun keturunan Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ishak, itulah Yakub, Bani Israel semua. Ishak, Yakub, Yusuf, itu semua tu adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang silsilahnya daripada Nabi Ishak alaihissalam. Maka dengan sebab itulah timbulnya selawat Ibrahimiyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka mengucapkan selawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Kaabah, ketika melihat Makkah, maka dia teringat kepada Nabi Ibrahim alaihi
alaihi salam. Dia teringat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam doa dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberkati Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa supaya Allah memberkati Makkah. Dia kata, wahai Tuhanku, ya Allah, berkatilah bumi Madinah ini sebagaimana engkau kurniakan keberkatan Madinah kepada Nabi Ibrahim. Maka sebab itu Mekah, keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tak sama dengan keberkatan-keberkatan di tempat lain. Mekah. Sebab Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah supaya memberkati Mekah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keberkatan pada Allah ke atas bumi Madinah sebagaimana Allah memberkati bumi Makkah. Jadi kedua-dua tempat ini sangat berkat, tuan-tuan. Berkat. Satu sebab asbab doa Nabi Ibrahim. Satu dengan asbab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tempat lain yang lebih diberkati tanahnya, tempatnya kecuali kepada Makkah dan juga Madinah. Maka sebab itu Nabi kata, tidak ada perjalanan, tidak ada musafir, tidak ada pengembaraan yang paling baik kecuali kamu mengembara ataupun bermusafir ke bumi Mekah dan juga ke bumi Madinah. Jadi sebab itu tuan-tuan, semua orang teringin nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah. Seronok ke pergi Mekah, pergi Madinah ni nak dibandingkan dengan tempat-tempat menarik, cantik, salji, sejuk, dingin, gunung, sungai, laut. Tak ada semua tu di Mekah dan di Madinah. Walaupun begitu, semua orang teringin nak pergi ke Mekah dan Madinah. Walaupun cuacanya panas, berhabuk, hiruk pikuk di Mekah, hiruk pikuk di Madinah, kelang kabut, jam, sesak, orang ramai dan sebagainya, tapi orang tetap nak pergi ke Mekah dan Madinah. Orang tetap rindu nak buat umrah. Orang tetap rindu nak buat haji. Walaupun perjalanan mengerjakan haji, walaupun perjalanan mengerjakan umrah, dengan kakinya pecah, dengan bibirnya merekah, dengan penat, dengan letih, dengan lelah, dengan bergaduh dengan orang Arabnya, dengan macam-macam berlaku. Tapi orang tetap tak serik-serik nak pergi ke Mekah dan Madinah. Sebab apa? Sebab berkat doa Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkatan. Maka dengan sebab itu berkatnya doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkatan itu sampai kepada diri kita. Yang kedua yang saya nak sebutkan, hasil daripada pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap puteranya Nabi Ismail alaihi salam. Maka sampai ke saat ini, sampai ke hari ini, umat Islam setiap bulan Zulhijjah 10, 11, 12 dan 13 melaksanakan ibadah korban sebagai mengambil keberkatan ibadat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah ramai di setiap masjid, setiap surau, setiap tempat dalam negara, luar negara, semua orang buat ibadah korban. Dan satu perkara yang kita sama-sama perlu hayati, pengorbanan ini bukanlah semata-mata Allah Ta'ala lihat kepada darah, daging, lembu, kambing, kerbau, unta yang kita jadikan korban tersebut. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala bukanlah ibadat korban itu Allah Ta'ala lihat kepada dagingnya, kepada darahnya, tetapi apa yang Allah Ta'ala nilai adalah ketakwaan dalam kita melaksanakan ibadah korban. Bila sebut nilai takwa ni tuan-tuan, kita yang buat korban, mungkin ada ramai di kalangan kita yang buat ibadah korban tahun ini. Kita buat ibadah korban ini, yang pertama takwa yang kita kena faham di situ adalah ketundukan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Itu niat kita yang pertama. Kita jangan duduk rasa sibuk dengan hak bahagian aku berapa, hak hampa ambil berapa. Hak ni yang banyak berlaku di masjid dan di surau.
Yang kita duk perhati kadang-kadang, ya Allah, kita buat ibadah korban. Ibadah korban ini, hak Nabi sebut tadi, siapa yang ada kemampuan tak melaksanakan ibadah korban, hampa jangan duk main semayang di tempat kami. Sebab apa? Sebab tempat semayang ni tuan-tuan, ada orang kaya, kan? Ada orang kaya macam Bilaldin, kan? Amin. Ada yang orang kurang kaya, yang miskin. Jadi tempat sembahyang inilah tempat pertemuan pelbagai masyarakat, latar belakang, pelbagai status ekonomi yang ada. Ibadat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala pada hari raya korban, tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah korban itu sendiri. Jadi bagaimana perasaan orang yang susah, yang fakir, yang miskin, yang berjauhan dengan ahli keluarga, mereka main ke surah Al-Qudus ini, tak ada korban tahun ni surah Al-Qudus. Allah teruknya. Contohlah mesti ada kan. Al-Qudus berapa ekor? Apa dia? Tak buat lagi. Pergi surah Putra Al-Amin, ada 7 ekor. Kan? Sebab apa? Sebab korban, hari raya korban ini adalah untuk orang-orang yang berada, orang yang ada kemampuan, orang yang ada lebihan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, untuk dia ingati orang-orang yang susah, yang fakir miskin pada hari raya dan juga hari-hari tasyrik. Sebab tu Nabi kata, kalau hampa ada kemampuan, ada harta lebih tapi tak buat korban, jangan duk main tempat sembahyang kami. Sagi orang hak yang miskin ni terasa hati. Terasa hati sebab kedekutnya, bakhilnya sifat yang ada pada orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu bila kita buat satu ibadah korban, sunnahnya Nabi ambil segenggam tangan saja. Sunnahnya setiap kali korban, walaupun Nabi korban 63 ekor, Nabi ambil makan segenggam tangan. Segenggam tangan ni ulama kata dengan keupayaan 12 tangan kita ni pegang daging. Agak-agak berapa kilo ni? Sekilo lah kot. Kan? Dengan 2 tangan kita ni ambil hak yang kita buat korban tu, sekilo lah kita kata. Kalau dalam hadis Nabi tu, Nabi mengambil segenggam dengan tangannya untuk dimakan olehnya dan juga ahli keluarganya. Kita kata ambil sekilo lah. Hak duk jadi dengan masyarakat kita ni, dia seronok masuk korban tu bagus. Lepas tu hari korban dia main, bukan nak tolong buat korban, main duk cekak pinggang. Hak mana lembu korban hak aku? Nombor 7. Ni nombor 7. Bagus. Dia duk tanya, bila nak sembelih? Tunggu sat, ikut turn. Orang duk sembelih, dia tak tolong. Orang duk lapar, dia tak tolong. Time orang nak potong, nak timbang, hak mana hak bahagian kami ya? Hak ni. Dia pun buat keluar besen daripada bonet kereta dia. Ni besen aku, hampa buruh semua. Hak bahagian aku ni, masuk dalam ni semua. Ambil habis. Ambil habis. Kan? Siapa-siapa yang buat ibadat korban, di mana tempat yang tumpahnya darah itu, orang fakir miskin melihat dan tak dapat daging itu, haram hukum dia. Jadi maksudnya kita buat korban di situ, sebahagiannya kita kena bagi kepada hak fakir dan miskin, dan hak bahagian kita nak makan dan bahagian kita nak sedekah pada selain pada fakir miskin, kita boleh buat balik. Tak boleh kita buat balik semua. Tak apa, aku nak agih sendiri nak buat balik semua, tak boleh. Dan ambil tu pula ambil dengan sekadar 1/3 Ustaz. Itu kaedah yang ditetapkan oleh sebahagian ulama. 1/3 untuk orang yang fakir miskin, 1/3 untuk dimakan oleh ahli keluarga yang buat ibadat korban, dan 1/3 untuk disedekahkan kepada selain fakir dan miskin. Orang kaya pun boleh sedekah, jiran tetangga pun boleh sedekah, siapa ahli keluarga yang boleh sedekah. Itu 1/3 itu adalah merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh ulama-ulama dan dia diterima di sisi ulama Islam. Sunnahnya
Sunnahnya ialah orang yang melaksanakan ibadah korban itu, dia ambil sedikit sahaja, sekadar segenggam tangannya untuk dimakan dirinya dan ahli keluarganya. Jangan duk pergi berebut daging korban dengan orang fakir miskin. Ini yang kita nak pesan, supaya kita jangan berkira. Hang kalau nak makan banyak, hang tak payah buat korban pergi makan. Hang pergi beli kat tempat lain, kat pasar, kat market, pemakan semua. Kalau hak korban ini yang utamanya adalah orang fakir dan miskin. Keutamaannya adalah fakir dan miskin. Sehingga kan kalau fakir dan miskin tak cukup tu, kita kena keluarkan pada hari raya. Dituntut bagi orang yang ada keupayaan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban. Ini ketundukan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Allah Ta'ala perintahkan dia supaya sembelih putranya Ismail. Dan dia tahu ini arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa tawadhu', dengan rasa rendah diri, dia melaksanakan tuntutan ini. Dan yang paling syok, bila dia bagi tahu kepada anaknya Ismail, wahai putraku, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihkan diri kamu. Nabi Ismail tak tanya banyak. Kalau ini perintah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wahai ayahku, jangan kamu ragu-ragu lagi, laksanakan segera. Seorang anak yang masih kecil, bila dengar kata Allah Ta'ala suruh laksanakan korban, dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk dilaksanakan korban oleh ayahnya. Ini bagaimana ketundukan, bagaimana kepatuhan yang ditunjukkan oleh seorang ayah dan seorang anak dalam melaksanakan syariat Islam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam nak melaksanakan syariat Islam ini, kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada ayah, mengatasi kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kasih sayang hak kepada anak-anak ataupun kepada kedua ibu bapa. Itulah tuntutan syariat yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Sekadar itu saja perkongsian saya pada tengah hari ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.